Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pula pelajaran pendidikan tauhid pada pelajaran yang kedua, iaitu mengenai Islam, mengenali dan menghayati Islam. Yang pertama sekali iaitu kita akan melihat pengertian Islam itu. Kemudian kita lihat di situ pengertian Islam dalam doa iftitah yang mana kita baca setiap kali kita menunaikan solat, walaupun hukumnya sunat tetapi di dalamnya mengandungi kandungan yang amat besar sebenarnya, ya. Apakah makna Islam itu? Jadi secara umumnya Islam adalah agama yang berteraskan akidah tauhid. Islam agama yang berteraskan akidah. Maknanya akidah ini kepercayaan. Tanpa kepercayaan, maka Islam itu tidak dapat dibina. Jadi apakah makna Islam secara khususnya? Islam secara khusus iaitu pengertiannya menyerahkan diri dan seluruh kehidupan kita kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Menyerahkan diri dan seluruh kehidupan kita kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Islamul wajhi lillah. Baik, kalau dari situ kita lihat bagaimana pula pengertian Islam melalui doa iftitah, iaitu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampailah habis. Apakah pengertian Islam yang ada di situ? Sebabnya di situ kita ada sumpah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sesungguhnya solatku, wa nusuki ibadah hajiku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku. Jadi dalam doa iftitah itu kita mulakan dengan Allahu Akbaru kabira, iaitu mengagungkan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi, menghadapkan wajah kita. Wajah ni diri kita, iaitu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kemudian kita membersihkan diri kita daripada syirik. Kemudian kita menyatakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pengertian Islam melalui doa iftitah. Jadi kalau ditanya apakah erti Islam, soalan itu umum, dia tidak ditanya apa-apa lagi. Kita belum jawab, iaitu menyerahkan diri dan seluruh kehidupan kita kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Baik, itu pengertian Islam dari segi keseluruhannya. Baik, kita lihat seterusnya, iaitu bagaimanakah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu merangkumi 4 perkara asas secara mutlak. Yang pertama iaitu dari segi akidah, belakang, ya. Yang kedua dari segi ibadah. Yang ketiga dari segi akhlak. Yang keempat dari segi perundangan. Walau bagaimanapun perundangan ini sebenarnya termasuk di dalam ibadah, ya. Perundangan ini banyak pecahan dia. Okey, bagaimanakah cara menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala? Akidah, ibadah, akhlak, perundangan. Menyerahkan diri kepada Allah ini kan makna Islam. Menyerahkan diri kepada Allah dan menurut suruhan dan meninggalkan larangan. Itu pengertian Islam. Jadi kalau soalan yang seterusnya pula, apakah makna Islam menurut Said Hawa? Ini Said Hawa ni, pengertian Islam, dia membuat pengertian Islam itu iaitu menerima segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salam. Siapa yang menghadapkan wajah dan hatinya dalam semua urusan kehidupan kepada Allah Ta'ala, maka ia seorang Muslim. Jadi kita ringkaskan untuk cara mudah. Pengertian Islam menurut Said Hawa adalah menerima segala perintah dan larangan Allah SWT yang terdapat di dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nabi. Baik, itu makna Islam menurut Said Hawa. Seterusnya kita sambung lagi. Islam ini adalah agama Allah SWT, bukan agama rekaan. Yang mana agama Islam ini diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Kemudian Allah Ta'ala buktikan dengan ayat-ayat Al-Quran di sini. Contohnya kita ambil, tak payah baca semua, kita ambil sini je lah. Ayat di atas merujuk kepada Nabi Nuh. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini ayat ini bermaksud aku diperintah untuk menjadi orang Islam sepenuhnya, iaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pun diakui sebagai Islam. Kemudian ayat di atas merujuk kepada Nabi Ibrahim dan Yaqub alaihimassalam. Ayat ini menunjuk kepada Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Seterusnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, lagi
perumpamaan antara Nabi Muhammad, aku ni Nabi Muhammad, dan Nabi yang sebelumnya. Kemudian menceritakan lagi tentang binaan. Nabi menceritakan tentang agama Islam tu sebagai binaan, yang mana rasul-rasul yang sebelum tu dahulu membina, menjadikan sebuah rumah. Agama Islam tu diumpama, Nabi-Nabi dahulu seumpama sebuah rumah, bagaikan orang yang membangun rumah, membuat sebaik-baiknya, secantik-cantiknya. Okey, satu persatu, maka dengan penurunan Nabi Muhammad SAW, maka lengkaplah rumah itu. Dan aku adalah penutup penyudah segala Nabi. Okay, Nabi Muhammad pun mengakui bahawa dia adalah seorang Islam. Kemudian, daripada tadi, rumusan tadi, apakah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini ayat Quran di sini merujukkan hanya agama Islam yang diakui dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan daripada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Baik, kita tak payah baca semualah. Kalau ditanya apakah agama yang diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Nabi Isa tu pun Islam, Nabi Musa tu pun Islam, hanya telah diselewengkan oleh pengikutnya. Seterusnya sambung lagi. Baik, bagaimanakah cara Islam itu terbina? Islam itu tegak di atas landasan akidah dan ibadah. Di sini dia menghuraikan terlebih dahulu, walau bagaimanapun muka surat 19 ni kita terus lompat sebelah, jadikan dia rumusan yang lebih mudah. Islam itu pada dasarnya, asasnya adalah akidah, iaitu 2 kalimah syahidah, rukun iman, kemudian ibadah, solat, zakat, puasa dan haji. Okey, kemudian strategi untuk membina Islam itu amar ma'ruf, nahyu mungkar, jihad dan perundangan. Kemudian sistem perundangan dia, kita ada sistem politik, kita ada sistem ekonomi, sistem sosial, pendidikan, pentadbiran, pertahanan, akhlak. Okey, kalau soalannya dia tanyakan, bagaimana Islam itu dibina? Islam itu dibina atas dasar akidah dan ibadah. Bagaimanakah strategi pembinaan akidah dan pelaksanaan ibadah? Ya, jawapannya iaitu amar ma'ruf, nahyu mungkar, jihad dan undang-undang. Senaraikan sistem kehidupan Islam yang ada, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, sistem pentadbiran, pertahanan dan akhlak. Baik, ini rumusan daripada pelajaran muka surat yang ke-19. Baik, kita tak perlu bacalah yang ini ya. Baik, lihat pada muka surat 21. Apakah hukumnya kita menerima Islam ini? Hukum ini, wajib ini bukan bagi orang Melayu saja. Ini setiap manusia wajib menerima Islam sepenuhnya. Setiap orang wajib menerima, mengamalkan, melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Bukan orang Melayu, setiap manusia. Ya. Ini ayat Quran ini, Bismillahirrahmanirrahim, udkhulu fis silmi kafah. Ayat Quran ini diturunkan apabila seorang Yahudi bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menyatakan bahawa dia ingin melakukan amal ibadah Yahudi. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, boleh tak dia melakukan amal ibadah tersebut? Nabi tidak dapat menjawabnya. Lalu turunlah ayat Quran ini, udkhulu fis silmi kafah. Kalau nak masuk Islam tu, masuklah kamu ke dalam Islam tu dengan kafah, mematuhinya sepenuh-penuhnya dengan segala hukum. Kalau ditanya apakah hukum menerima agama Islam, adalah hukumnya adalah wajib bagi setiap manusia. Baik, jahiliah moden. Apakah yang berlaku sekarang apabila kitanya kurang ilmu tentang agama? Jadi jahiliah ni maksudnya kebodohan. Baik, sebenarnya jahiliah ni berlaku pada waktu di mana-mana saja dan waktu bila-bila saja. Bukan jahiliah berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Ramai orang menganggap jahiliah itu hanyalah pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada hakikatnya jahiliah berlaku sepanjang zaman. Sebab apa? Kerana mereka terpengaruh dengan unsur-unsur kebudayaan, ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau disuruh senaraikan contoh-contoh fahaman jahiliah moden, kita boleh meletakkan yang belakangnya ada ISME, hedonisme, liberalisme, new trend. Kapitalisme pun ia juga. Kalau komunisme pun ia juga. Okey. Contoh-contoh ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam, liberalisme.
Hedonisme, ini kebebasan, keseronokan. Naturalisme pun ia juga. Apakah kesannya apabila manusia terperangkap dan juga terjebak dengan jahiliah moden ini? Ini akibat jahiliah moden ini, maka penyelewengan akidah akan berlaku, maka ajaran sesat pun berlaku, maka murtad pun berlaku. Seleweng akidah, sesat, murtad. Kesannya lagi, maksiat pun berlaku, maka berlakulah meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan yang haram. Yang ketiga, kerosakan akhlak dan nilai budi manusia. Yang keempat, perlanggaran hukum Allah Ta'ala dan bertindak mengikut akal nafsu semata-mata. Ya, kerana apabila kita melihat ideologi yang bertentangan Islam ni, yang belakang ni ada ISME, bermaksud kelogikan sesuatu perkara itu menurut kehendak nafsu saja. Contohnya, komunisme adalah berdasarkan kepada logik bahawa mereka tidak percaya kepada Tuhan kerana Tuhan ini hanyalah untuk mereka yang duka cita saja. Yang di bawah ni pun sama juga, dia bagi contoh yang di atas. Generasi muda terjebak dengan aliran tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Akibat terhadap keislaman mereka, bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, antara berbagai-bagai agama dalam aktiviti maksiat yang dirancang atau tidak dirancang, menyebabkan berlaku. Ini kesan seperti di atas juga. Apakah kesannya? 1. Gejala murtad, sama di atas. 2. Hubungan haram, sama juga di atas, maksiat ni. 3. Gaya hidup berpasangan sebelum nikah, ini pun maksiat juga. 4. Meninggalkan kewajipan, sama juga seperti meninggalkan yang makruf. Baik, yang di bawah ni mengulang balik semula yang di atas. Bagaimanakah kamu dapat menjaga kesucian Islam? Yang pertama sekali, macam mana kita nak menjaga diri kita ni? Macam mana kita nak menjaga Islam diri kita ni? Fahami dan hayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa taslimuka ala ahlik famanin taqasa syai'an min huna fahuwa sahmun minal islami yada'ahu wa man tarakahunna faqad wallal islam zahruhu. Islam bermaksud hendaklah kamu menyembah Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, menunaikan haji, menyeru kepada perkara kebajikan, melarang daripada perkara mungkar dan mengucapkan salam terhadap keluarganya. Siapa yang mengurangi sesuatu daripada perkara yang tersebut, maka ia meninggalkan sebahagian daripada Islam, dan sesiapa yang meninggalkan, maka ia telah membelakangkan Islam. Jadi macam mana cara kita hendak menjaga kesucian Islam? Pertama, memahami dan hayati sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, iaitu kita mempelajari dan fahami dan sayangi Islam serta laksanakan tuntutan Islam. Bagaimana cara kita nak menjaga Islam? Kita laksanakan tuntutan Islam. Yang ketiga, kita fahami dan jauhi jahiliyah. Jahiliyah ini tadi iaitu terpengaruh dengan budaya-budaya moden dan juga pemikiran-pemikiran yang tersasar daripada akidah Islam. Kemudian bagaimana kita nak menjaga Islam lagi? Istiqamah menunaikan solat dan menjauhkan maksiat. 5. Kita patuh amru ma'ruf dan nahyu munkar. 6. Kita melakukan jihad, iaitu bersungguh-sungguh mempertahankan kesucian Islam dan memelihara keutuhan dan keunggulannya. 7. Bergaul dengan ahli ilmu dan orang yang saleh. 8. Kita berzikir dan berdoa. Yang di bawah ni dibagikan contoh satu doa dan juga boleh dijadikan zikir. Baik, untuk itu setakat ini dahulu saya cuba dengan menggunakan gambar pula. Kalau mungkin ada yang tidak puas hati mengatakan gambar itu tak terang, jadi saya cuba sebaik mungkin untuk menyampaikan ilmu. InsyaAllah semoga dapat manfaat bersama. Sebabnya kalau nak editnya mungkin mengambil masa yang lama, sebab kita pun dah tak cukup masa. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah bersambung pada masa akan datang.